Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nurul Jannah binti Fita daripada Universiti Malaysia Perlis akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Persepsi Generasi Z terhadap Bahasa Melayu dalam Era Revolusi Industri 4.0, Analisis Sosio-Kognitif. Sedikit latar belakang mengenai kajian ini. Revolusi Industri 4.0 yang lebih menekankan bidang sains dan teknologi secara umumnya serta keperluan menguasai bidang tersebut dalam bahasa Inggeris dilihat mampu memberi kesan terhadap pembentukan sikap serta persepsi generasi Z terhadap bahasa Melayu. Menurut Annette Groff 2020, perubahan teknologi dalam Revolusi Industri 4.0 ini boleh memberi kesan terhadap peranan dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bukan itu sahaja, menurut beliau, Revolusi Industri 4.0 ini turut memberi kesan terhadap jati diri individu, konsep bangsa Melayu dan bangsa Malaysia. Beberapa pengkaji turut bersetuju mengenai kesan globalisasi dan Revolusi Industri 4.0 ini terhadap bahasa Melayu. Misalnya, Zulkifli 2010 mengatakan mendapati remaja berumur 20 tahun ke bawah cenderung untuk memilih dan dipengaruhi budaya luar. Pengkaji turut menunjukkan bahawa modernisasi, globalisasi dan perkembangan sains dan teknologi telah mempengaruhi minda remaja sehingga menyebabkan wujudnya ketidakpercayaan terhadap kemampuan bahasa Melayu dalam dunia globalisasi. Jalaluddin 2008 mendapati generasi yang berumur 20 tahun ke bawah sudah menganggap bahasa Melayu Brunei dalam sistem sapaan keluarga sudah tidak laku penggunaannya. Generasi muda lebih memilih untuk menggunakan kata sapaan dalam bahasa Inggeris kerana mereka lebih selesa. Bahasa Melayu Brunei dilihat tidak mempunyai kepentingan dan tidak mempunyai nilai ekonomi kerana penggunaan bahasa Inggeris dilihat lebih dominan dalam memacu ekonomi negara Brunei. Begitu juga dengan Marsudi 2009 mendapati perkembangan pesat era teknologi digital telah menuntut penguasaan yang tinggi terhadap bahasa Inggeris telah meminggirkan kedudukan bahasa Indonesia. Kemarahan era Revolusi 4.0 ini didapati turut memberi kesan kepada sistem pendidikan negara. Fenomena ini telah menjadi pemangkin kepada kepentingan untuk menguasai bahasa Inggeris di Malaysia. Bermula pada 19 Julai 2002, sebagai langkah untuk mengatasi kelemahan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar, Jemaah Menteri pada ketika itu telah mengusulkan untuk melaksanakan dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris iaitu PPSMI. Keputusan tersebut telah diumumkan oleh Menteri Pendidikan ketika itu pada 20 Julai 2002. PPSMI telah dilaksanakan secara berperingkat bermula pada awal tahun 2003 yang melibatkan pelajar tahun 1, tingkatan 1 dan tingkatan 6 bawah. Proses perubahan dasar ini berterusan sehingga melibatkan semua peringkat pendidikan rendah dan menengah pada tahun 2008. PPSMI ini telah melibatkan pelajar-pelajar generasi Z yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010. Ramai pengkaji dan telah mengkaji tentang kesan PPSMI ini terhadap jati diri ataupun penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar. Antaranya Chow Fong Peng yang mendapati dalam tempoh 3 tahun sahaja pelaksanaan PPSMI ini didapati pelajar sudah menampakkan perubahan sikap, persepsi dan juga cara pertuturan mereka. Pelajar lebih cenderung untuk mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris sewaktu sesi perbincangan di dalam kelas. Kamal Shukri 2005 pula mendapati PPSMI telah menyebabkan kemerosotan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar antara komunikasi pelajar.
Kesan revolusi industri 4.0 bukan sahaja melibatkan perubahan corak pendidikan di peringkat sekolah, malah turut melibatkan perubahan struktur akademik di peringkat pengajian tinggi. Semua institusi pengajian tinggi, sama ada swasta maupun awam, berusaha keras bagi memastikan produk yang dihasilkan melalui program-program yang ditawar ini mampu memenuhi tuntutan pasaran pekerjaan yang pastinya bertunjangkan era revolusi 4.0. Kajian Zamri pada tahun 2017 mendapati penekanan kepada penguasaan lisan dan tulisan dalam bahasa Inggeris oleh pihak universiti telah mempengaruhi pembentukan tahap jati diri bahasa Melayu pelajar di universiti awam. Anak Graf 2020 mengatakan perubahan teknologi dalam revolusi industri 4.0 bukan sahaja memberi kesan terhadap kedudukan dan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tetapi turut memberi kesan terhadap jati diri individu, konsep bangsa Melayu dan bangsa Malaysia. Kajian ini menggunakan kaedah gabungan iaitu kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperolehi daripada soal selidik yang dibangunkan sendiri oleh pengkaji dan mempunyai keesahan yang tinggi. Seramai 660 orang responden yang terdiri daripada generasi Z terlibat dalam kajian ini. Data seterusnya dianalisis secara deskriptif dan inferensi menggunakan SPSS versi 2.25. Antara alat kajian yang digunakan adalah ujian KAI kuasa 2, ujian silang ANOVA dan juga ujian T. Data kualitatif pula diperolehi melalui instrumen temubual semi berstruktur melibatkan 13 orang responden. Analisis dilakukan dengan menganalisis kandungan tema dan juga subtema. Atas kajian ini mengemukakan dua objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti persepsi terhadap bahasa Melayu dalam kalangan generasi Z. Objektif kajian kedua adalah menghuraikan fenomena persepsi bahasa Melayu dalam kalangan generasi Z berlandaskan teori sosio-kognitif. Terdapat dua hipotesis kajian yang dikemukakan. Yang pertama, terdapat perbezaan persepsi bahasa Melayu yang signifikan dalam kalangan generasi Z yang mempunyai latar sosial yang berbeza. Hipotesis yang kedua, terdapat hubungan persepsi bahasa Melayu yang signifikan dalam kalangan generasi Z yang mempunyai latar sosial yang berbeza. Saya terangkan di sini latar sosial yang dipilih dalam kajian ini adalah jantina, lokasi tempat tinggal, kaum serta aliran bidang pengajian. Secara keseluruhannya, hasil kajian mendapati generasi Z dalam kajian ini mempunyai persepsi yang negatif. Perincian persepsi generasi Z terhadap bahasa Melayu diilustrasikan melalui Raja 1.0. Didapati jumlah generasi Z yang mempunyai sikap yang sangat negatif adalah sebanyak 17%, yang mempunyai sikap negatif 56%. Jika ditambah kedua-dua ini telah melebihi 50% sikap iaitu persepsi yang negatif terhadap bahasa Melayu. Hanya 13% sahaja yang mempunyai sikap yang persepsi yang sangat positif dan juga 14% persepsi yang positif terhadap bahasa Melayu. Untuk melihat pertalian antara jantina dengan persepsi generasi Z terhadap bahasa Melayu, ujian KAI kuasa 2 telah dijalankan. Hasil ujian menunjukkan kajian mendapat bukti yang cukup untuk menolak hipotesis null yang mengatakan tidak wujud hubungan atau pertalian antara jantina dengan persepsi generasi Z terhadap bahasa Melayu. Hakikatnya, melalui ujian ini terbukti memang wujud hubungan atau pertalian antara jantina dengan persepsi generasi Z terhadap bahasa Melayu.
Begitu juga pertalian antara lokasi dengan persepsi generasi Z terhadap bahasa Melayu. Hasil ujian menunjukkan bahawa kajian ini mempunyai bukti yang kukuh untuk menolak hipotesis null. Terbukti melalui ujian ini lokasi tempat tinggal iaitu bandar, pinggir bandar dan luar bandar mempunyai pertalian langsung ataupun mempunyai hubungan dengan persepsi generasi Z terhadap bahasa Melayu. Seterusnya, pertalian antara kaum dengan persepsi generasi Z terhadap bahasa Melayu. Hasil ujian juga menunjukkan kajian mempunyai bukti yang kukuh untuk menolak hipotesis null yang mengatakan tidak wujud pertalian antara kaum dengan persepsi generasi Z terhadap bahasa Melayu. Terbukti melalui kajian ini, pertalian antara kaum dengan persepsi generasi Z terhadap bahasa Melayu mempunyai pertalian langsung. Latar sosial yang terakhir adalah pertalian antara bidang pengajian dengan persepsi generasi Z terhadap bahasa Melayu. Ujian KIKAUS 2 menunjukkan bahawa kajian mempunyai bukti yang kukuh untuk menolak hipotesis null yang mengatakan tidak wujud pertalian antara bidang pengajian dengan persepsi generasi Z terhadap bahasa Melayu. Hasil ujian membuktikan bidang pengajian generasi Z mempunyai pertalian langsung dengan persepsi mereka terhadap bahasa Melayu. Secara kesimpulannya, kajian ini mendapati pembentukan persepsi generasi Z dalam kajian ini bermula dengan proses mengamati dan meniru perilaku model peranan. Model peranan bernyawa seperti ibu bapa, keluarga terdekat, masyarakat sekeliling dan guru adalah yang paling kuat mempengaruhi pembentukan persepsi generasi Z terhadap bahasa Melayu. Model peranan bernyawa seringkali bertindak balas dengan kognisi generasi Z untuk membentuk jati diri iaitu menerima bentuk atau pola kebahasaan yang berlaku dalam masyarakat. Analisis keterkaitan antara latar sosial generasi Z dengan persepsi bahasa Melayu menunjukkan bahawa latar sosial juga berperanan dalam mempengaruhi pembentukan persepsi bahasa Melayu. Hasil analisis kajian membuktikan latar sosial seperti jantina, lokasi tempat tinggal, kaum atau etnik dan aliran bidang pengajian sememangnya mempunyai hubungan dan perbezaan yang signifikan dengan tahap persepsi bahasa Melayu dalam kalangan generasi Z.